Sudah, berapa kata? Terima kasih Tan Sri Nusi. Antara tujuan dan maksud saya membangkitkan soal kemajuan projek e-tanah ni adalah, pertama tadi saya sebut kerana terdapat kerisauan kepada overlapping ataupun pertindihan maklumat untuk kes-kes yang melibatkan tanah-tanah wakaf yang saya pasti kebetulan mantan Perdana Menteri ada dalam Dewan. Beliau juga membangkitkan kerisauan tentang nilai muka hadapan tanah-tanah yang berada di bawah status e-wakaf atau wakaf ini, yang sepatutnya kita selesaikan secara elektronik di bawah projek e-tanah. Dan bukan itu saja, Timbalan Menteri, ada juga beberapa kes yang saya buat kajian, dia juga melibatkan tanah-tanah di bawah pemilikan Hindu Joint Family, status Hindu Joint Family yang tidak dapat ditentukan, yang mana jabatan yang berkaitan hanya memberi jawapan kerana proses pelaksanaan dan aplikasi e-tanah masih lagi dalam pelaksanaan. Oleh kerana itu saya tanya progres ataupun perkembangan pelaksanaan e-tanah, kerana item ini ada di dalam bahagian pembangunan 23 tentang jumlah dan sebagainya, yang masih lagi tidak dapat kita aplikasikan menyeluruh. Dan kalau begitu, maksudnya kita masih lagi berdepan dengan masalah untuk memberi data atau maklumat terkini sekiranya timbul sesuatu masalah berkenaan dengan pemilikan, terutama pada hemat saya, tanah-tanah yang duduk di bawah status wakaf ni memang amat rumit untuk kita berikan identiti ataupun klasifikasinya, kerana tanah masih lagi dalam keadaan yang tidak sempurna. Saya rasa itu yang dimaksudkan dan diakui oleh Timbalan Menteri. Dan saya tambahan daripada sini, saya nak tanya, bilakah agaknya menyeluruhnya sistem e-tanah ni dapat diselesaikan atau diaplikasikan atau ditawarkan perkhidmatannya kepada masyarakat dan rakyat kita? Terima kasih. Terima kasih Ahli yang berhormat. Saya akui apabila kita memula projek ini, pengumpulan data ini ia merupakan satu masalah yang besar dan terdapat pertindihan data-data itu. Tetapi walau bagaimanapun, dari masa ke semasa kita memperbetulkan dia. Kementerian telah mengambil langkah-langkah dengan melaksanakan kerja-kerja pembersihan data, mengemaskini data-data hak milik strata, dan pengukuhan model pembangunan dan penguatkuasaan. Kita juga minta kontraktor yang melaksanakan kerja itu untuk menyelenggara dan juga bertanggung jawab untuk membuat penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengisian sehingga Desember 2011 itu. Nah, berkaitan dengan soalan bilahkah sistem e-tanah ini pada keseluruhannya dapat dilaksanakan di seluruh negara, maka saya tidak boleh saya tidak boleh dapat memberi jaminan di sini bila, oleh kerana dalam dua negeri ini sekarang, di Malacca dan juga di Negeri Sembilan pun ia pun sedang dalam proses untuk pengumpulan masa untuk mendapat data-data berkenaan. Pasir Salak bertanya tentang sistem saliran dan perperitan yang kotor di bandar. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian telah menyediakan manual saliran mesra alam dan menjadi tanggung jawab pihak berkuasa tempatan untuk melaksanakan dia bagi menunjukkan sistem perperitan yang baik. Dalam arti kata yang lain, Kementerian saya telah menyediakan pelan-pelan tertentu, dan secara idealnya pihak-pihak ketempatan sepatutnya menjadi itu sebagai garis panduan supaya masalah tentang sistem saliran dan perperitan itu dapat dikurangkan. Pasir Salak juga bertanya berkaitan dengan menaik taraf sungai dan mengindahkan Sungai Perak. Tiada peruntukan disediakan untuk pengulikan Sungai Perak.
tetapi kerjasama pelbagai agensi diperlukan untuk tujuan mengindahkan Sungai Perak berkenaan. Yang berhormat Parit Sulung bertanya tentang peruntukan kerja pengurikan kuala Sungai Batu Pahat. Setakat ini tiada peruntukan untuk kerja pengurikan ini. Tetapi satu kajian plan induk Tebatan Bahar Lembangan Sungai Batu Pahat telah dijalankan dan telah dijalankan oleh JPS dan telah pun siap pada 2009. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah mengatasi banjir di lembangan Sungai Batu Pahat, termasuklah kawasan Parlemen Parit Sulung. Dalam kajian tersebut, beberapa kaedah yang dicadangkan dan dapat mengatasi masalah di kawasan Parit Sulung secara langsung dan tidak langsung. Sila. Tanya. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi. Saya cuma nak pastikan. Saya ada satu lagi persoalan yang saya kemukakan tadi berkenaan dengan tambatan banjir. Itu jumlah keseluruhan yang pernah disebut atau dicadangkan dan diluluskan dengan jumlah yang terkini dibelanjakan untuk projek tambatan banjir. Saya tak pasti sama ada Yang Berhormat Timbalan Menteri akan menjawab atau mempunyai data kepada soalan saya tadi. Saya nak tahu. Terima kasih. Saya akan jawab secara bertulis. Yang Berhormat. Kutaraja ada? Kutaraja bertanya berapakah peruntukan untuk projek Tebatan Banjir daerah Kelang. Tiada peruntukan yang telah diluluskan untuk tahun 2011. Namun kerajaan akan memberikan perhatian yang sewajarnya dalam mengatasi masalah ini. Kita akan membuat apil. Ya, boleh saya tanya? Boleh. Yang Berhormat Menteri, adakah ini bermakna tiada peruntukan tahun ini atau ia ditunda ke tahun hadapan? Ataupun hanya setakat orang kata ad hoc patchwork here and there dengan izin kerana ia tidak menyelesaikan masalah? Ada ke tak ada langsung? Macam mana? Maksud yang berhormat itu ialah untuk 2011? Tak tahu. Ini adakah untuk kalau tidak untuk 2011 dalam bajet ini, adakah ia untuk 2012? Bagaimana? 2011 tidak ada peruntukan. 2000. Jadi makna dia adakah permohonan telah dibuat oleh jabatan yang berkenaan? Memang ada. Ada. Ya, kami telah membuat kami telah selepas submission pertama itu dibuat dan telah ditolak, maka kita juga membuat rayuan kepada pihak yang berkenaan untuk mempertimbangkan dia seterusnya. Tapi tidak ada jaminan sama ada kita boleh buat kewangan itu atau tidak. Oleh kerana terkena dengan Kementerian Keuangan untuk mengambil kirah lain-lain kementerian. Kutaraja juga bertanya siapakah yang memantau tanah tinggi yang kurang dari 3.000 kaki dan kurang daripada 50 hektar luasnya. Berapa pemaju yang telah didakwah oleh JAS bagi mereka-mereka yang mencemarkan alam sekitar karena melanggar garis panduan pembangunan tanah tinggi. Untuk makluman yang berhormat, pembangunan kawasan-kawasan ini di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan dan negeri. Satu garis panduan juga dan pembangunan tanah tinggi telah disediakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan dengan kerjasama Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk membantu pihak berkuasa tempatan dalam memberi kelulusan pembangunan tanah tinggi. Seperti mana saya katakan awal-awal sebentar tadi itu, Kerajaan Tempatan juga kementerian saya telah membentuk satu garis panduan bagi kerajaan tempatan untuk memberi kelulusan ke atas pembangunan tanah yang tinggi.
Jadi sebenarnya kuasa ini ialah di bawah kuasa PBT. Atau bersama meluluskan. JAS mempunyai kuasa untuk menyaman, menguat kuasa itu yang tidak ada kepada kerajaan negeri. Oleh ini adalah mengenai Jabatan Alam Sekitar, dan kuasa ini tidak ada kepada kerajaan negeri, dia hanya ada pada Jabatan Alam Sekitar. Ya, setuju. Apa yang ada ni? Terima kasih. Ini pun juga ini pun juga apabila kita melaksanakan tugas kita dalam sesuatu perkara, kita terkena merujuk kepada perlembagaan juga. Kalau perlembagaan mengatakan bahwa inilah kuasa PBT, maka kita serahkan kepada PBT untuk membuat yang baik. Tetapi di dalam EIA itu, dalam syarat-syarat EIA yang kita kenakan itu, EIA juga mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi sejauh mana pengetahuan saya, correct me if I'm wrong, saya pikir tidak ada peruntukan bagi JAS untuk mengambil tindakan atau mau saman pihak PBT ini. Saya rasa bukan masalah PBT, bukan menyaman PBT, tetapi pihak pemaju, ya. Dan adalah tidak benar kalau kita katakan bahawa Jabatan Alam Sekitar itu tidak ada kuasa. Tetapi mungkin masalahnya adalah masalah tenaga kerja pegawai-pegawai Jabatan Alam Sekitar yang penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar. Misalnya kalau di Kelantan, berapa orang pegawai penguatkuasa yang ada di negeri Kelantan? Jadi mungkinkah masalah penguatkuasaan ini adalah masalah tenaga daripada Jabatan Alam Sekitar itu sendiri? Minta penjelasan. Terima kasihlah ahli yang berhormat. Walau apapun kita cuba untuk menguatkuasakan syarat yang kita kenakan di dalam EIA itu. Tapi ini kadang-kadang kita juga berharap supaya pemaju-pemaju itu bertanggung jawab. Tidaklah baik bagi kita itu selalu datang di tempat itu untuk memberitahu mereka untuk membuat kerja-kerja. Ini pun terserah kepada pemaju-pemaju yang berkenan untuk bertanggung jawab. Tetapi setelah sejak kami memberitahu pemaju itu melanggarkan syarat-syarat EIA itu, maka kita tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan. Inilah sebenarnya kita buat berkaitan dengan kaki tangan itu. Kita akui bukan 100% kita mempunyai kaki tangan untuk menjaga sesuatu itu, tetapi kita mempunyai kaki tangan yang boleh dikatakan manasabah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu supaya kerja itu sejauh mana yang boleh pemaju-pemaju berkenan itu dapat mengikuti syarat-syarat tertentu yang terkena dalam EIA itu.